Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu dalam sesi kuliah khas. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membahaskan satu tajuk yang perlu kita fahami dengan lebih mendalam, dengan lebih tepat, iaitulah tajuk berkenaan dengan Qarun. Ibrah dan pengajaran yang perlu kita ambil dan perlu kita gali dan perlu kita renungi setiap masa, khususnya kita dalam zaman moden ini. Baik, jadi kisah Qarun ini seperti mana yang kita sedia maklum, di dalam Al-Quran dicatatkan di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, yakni kisah-kisah. Dan kisah Qarun ini termasuk dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Quran, dan para ulama menegaskan tentang tujuan kisah-kisah dikisahkan di dalam Al-Quran sebagaimana kita sedia maklum adalah untuk diambil pengajaran. Dan di dalam kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran juga mempunyai petunjuk-petunjuk, mempunyai bimbingan, mempunyai pengajaran, mempunyai petunjuk untuk memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Petunjuk juga memberikan peringatan kepada kita agar berwaspada daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, yang boleh mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus melihat pada ayat yang kita nak lihat dan kita nak gali isinya melalui tafsiran para ulama salaf, iaitulah bermula daripada surah Al-Qasas ayat 76. Jadi ini adalah ayat yang kita kata bermulanya kisah Qarun itu dikisahkan dengan terperinci dalam Al-Quran, berbanding dengan ayat-ayat lain hanya menyebut secara umum lah. Menyebutkan nama Qarun itu secara umum tu ada beberapa ayat. Tapi kita nak tengok pada surah Al-Qasas ayat 76 dahulu dan sehinggalah yang seterusnya. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maksudnya, sesungguhnya Qarun adalah daripada kaum Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Kami telah mengurniakannya pelbagai jenis kekayaan, sehingga kan anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Dia menyombongkan diri ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Baik, ini ayat yang pertama untuk kita lihat dan teliti apa yang diungkapkan oleh ulama salaf
di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan juga ulama-ulama tafsir yang muktabar. Baik, inna qaruna kana qaumin inna qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah daripada kaum Musa. Baik. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Qarun ialah ibnu ammihi, maknanya sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa alaihi salam. Maknanya dia ada qarabah lah, dia ada kekerabatan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia bukan sahaja pengikut Nabi Musa, bahkan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Di sana ada pendapat lagi yang mengatakan Qarun adalah bapa saudara Nabi Musa. Itu pendapat yang kedua. Kalau kita lihat pendapat yang menyebutkan tentang Qarun ini siapa, ada lebih kurang dua pendapat ataupun tiga pendapat. Yang pertama, pendapat yang masyhur dan pendapat yang paling ramai ulama tafsir berpegang, iaitu mengatakan bahawasanya Qarun ini adalah ibnu ammi Musa, maknanya sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ulama yang mengatakan kana ammu Musa, annahu kana amma Musa. Kana ammu Musa. Maknanya Qarun adalah bapa saudara sebelah ayah Musa. Dan ini adalah pendapat Imam Ibn Ishaq, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tak jauh juga, mengatakan Ibnu Khalatih. Qarun itu adalah bapa saudara Musa di sebelah ibunya. Di sebelah ibunya. Baik, ada tiga pendapat lah. Pertama, Qarun ialah sepupu Nabi Musa. Yang kedua, Qarun ialah bapa saudara Nabi Musa, sebelah bapa, am. Yang ketiga, Qarun ialah bapa saudara Nabi Musa sebelah ibu, Ibnu Khalid, ataupun disebut sebagai bukan bapa saudara, sepupu Nabi Musa sebelah ibu, Ibnu Khalatih, maknanya sepupu sebelah ibu. Bukan bapa saudara sebelah ibu, Ibnu Khalatih. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Baik, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah memilih dan mentarjihkan pendapat yang pertama. Maknanya yang paling masyhur sekali, yang paling kuat sekali. Bila sebut paling kuat ni maknanya yang paling masyhur, yang paling ramai ahli ilmu, ulama tafsir di kalangan salaf berpendapat dan berpegang, iaitu mengatakan Qarun itu adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam sebelah bapa, sepupu. Baik. Tetapi kita kena faham, dalam Al-Quran jelas, Allah Ta'ala sebut inna Qaruna kana min qaumi Musa. Maknanya Qarun itu daripada kaum Musa, maknanya dia daripada Bani Israel. Sebab itu Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Muharrar Al-Wajiz menyebutkan pendapat yang disepakati oleh para ulama adalah fahuwa biijma'in rajulun min Bani Israel. Dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama, Qarun ini lelaki dari kalangan Bani Israel. Itu tak ada khilaf. Cuma yang khilafnya dia ni ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa tu dari sudut apa? Kekeluargaan. Itu maknanya sepupu ke, bapa saudara ke, bapa saudara sebelah ibu ke, itu saja yang beza. Tapi sepakatlah sebab nas Quran sebut, mengatakan Qarun adalah lelaki dari kaum Musa. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama, Qarun ini dia termasuk di kalangan, asalnya dia adalah seorang pengikut Nabi Musa. Kana mimman amana bi Musa. Dia termasuk dalam orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Maknanya dia mukmin pada asalnya. Apa kelebihan Qarun ini lagi yang disebutkan oleh para ulama? Wa hafizat Taurah, dan dia menghafal Taurat. Maknanya dia adalah orang yang diberikan kemampuan untuk mengingati ataupun membaca kitab Taurat. Disebut wa hafizat Taurah tu ada
perlu diteliti baliklah, sebab dalam kepercayaan ataupun keyakinan sebahagian ulama Bani Israel sendiri, Yahudi, yang mampu untuk hafal Taurat ni adalah Nabi saja, Nabi-Nabi kan. Jadi wallahu ta'ala alam, anda tak sempat nak rujuk pada perbahasan tu lebih mendalam tentang hafal Taurat ni kan, isu hafal Taurat kan. Tapi ala kulli hal, kalau itu kemampuan dia tidak menunjukkan apa-apa pertentangan lah. Memang kita kata tak ada masalah lah kan. Kita kata kalau dia hafal Taurat pun tak ada masalah, tak menunjukkan dia itu adalah orang yang benar dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, memang disebutkan Qarun ni kana min aqra'in nas laha. Yang hafal kitab Taurat tu kita tak lebih dulu, itu ada pembahasan. Tapi dikatakan Qarun ni orang yang lelaki yang kita kata alim lah. Aqra'un nas laha, maknanya dia orang yang paling pandai membaca kitab Taurat. Wa kana 'inda Musa min 'ubadil mu'minin. Dia dari sudut kedudukan dia, dari sudut agama dia ni dalam kalangan pengikut Nabi Musa yang seorang yang ahli ibadah, ubad dan beriman. Maknanya kita tengok dia punya kedudukan. Qarun ini pada asalnya seorang pengikut Nabi Musa AS, seorang yang beriman, seorang yang mampu membaca kitab Taurat dan bahkan yang terbaik dalam pembacaan dia. Aqra'un nas laha, yang paling, maknanya yang paling apa orang panggil, yang paling mahir membaca kitab Taurat. Kan? Dan sebahagian ulama kata menghafal kitab Taurat. Baik. Kemudian dia seorang yang ubad minal mu'minin, maknanya seorang yang ahli ibadah. Okay. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan tentang apa yang berlaku kepada Qarun. So kita kena faham ayat ni. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir salaf, jadi Qarun ini dia seorang yang kita kata seorang yang alim, seorang yang menghafal kitab Taurat, seorang yang mempunyai kemampuan untuk membaca kitab Taurat itu dengan mahir. Aqra'un nas laha, maknanya paling dalam ramai-ramai pengikut Nabi Musa dia paling alim. Dan dia juga seorang ahli ibadah. So kita kena faham. Dia kata dia hafal kitab Taurat, alim, kemudian ahli ibadah, beriman kepada Nabi Musa AS. Baik. Kemudian kata Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau sebutkan thumma innahu lahiqahu az-zahw wal-i'jab fabagha 'ala qaumihi bi anwa'in min al-baghi. Kemudian setelah itu berubahlah keadaannya menjadi seorang yang kagum dengan diri sendiri, bermegah-megah dengan lebihan diri sendiri, maka dia melakukan kezaliman terhadap kaumnya sendiri dengan pelbagai bentuk kezaliman. Baik. Kemudian kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan fabagha alaihim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa maksud fabagha alaihim? Fabagha alaihim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ibnu ammihi wa kana yattabi'u al-ilma hatta jama'a ilma falam yazal fi amrihi dhalika hatta bagha ala Musa wa hasadah. So Ibnu Abbas kata Qarun ini dia seorang sepupu Nabi Musa dan dia seorang yang suka menuntut ilmu. Subhanallah, suka menuntut ilmu. Kena tengok, ya kana yattabi'ul ilma hatta jama'a ilman, dan sehingga kan dia suka menghimpunkan ilmu. Maknanya kalau ada
kita boleh faham dalam konteks kita ini, maknanya orang yang rajin membaca, orang yang pergi kelas, pergi menuntut ilmu, pergi majlis ilmu, pergi program itu, pergi program ini, pergi program sana, pergi program sini, program majlis ilmu. Kalau kita nak faham bahasa zaman moden ni, maknanya Qarun ni dia macam orang apa? Macam orang yang rajin pergi menuntut ilmu lah. Kana Ibn Abbas kata, kana yattabi'ul ilma hatta jama'a ilman, sehingga dia menghimpunkan ilmu. Kita tengok sekarang ni macam-macam program majlis ilmu di negara kita ni, ya hak tolak tepilah yang hak geng-geng tak betul pun ada, hak betul ada, hak macam-macam lah. Hak tauhid ada, hak sunnah ada, hak yang bid'ah pun ada, hak macam-macam lah, macam-macam jenis yang dijemput. Tolak tepi. Tetapi semua orang nak kat ilmu. Ada sekarang ni tengah pameran buku kan. Apa dia kita kata ada pesta buku. Pesta buku. Ada ramai orang yang pergi suka menuntut ilmu, ambil kumpul ilmu macam-macam. So itu peringatan kepada kita lah. Ni Qarun ni dia bukannya orang yang suka minum arak ke apa, tapi dia orang yang kaki ilmu, suka menuntut ilmu, suka menghimpunkan ilmu, suka ibadat. Kalau ikut riwayat yang disebutkan oleh Ibn Atiyah, kalau ikut riwayat Ibn Abbas disebutkan apa? Sepupu Nabi Musa. Cuba tengok, sepupu Nabi Musa maknanya dia bukan orang yang calang-calang, sebab dia daripada kalangan Bani Lawi. So Nabi Musa alaihissalam daripada Bani Lawi. So Bani Lawi ni dia adalah, kita katakan dia adalah keturunan Bani Israel, daripada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, keturunan Nabi Yaqub. Bani Israel lah kan, Bani Israel yang diamanahkan untuk menguruskan urusan keagamaan. Saya nampak dia menghimpunkan antara dua perkara, ilmu dan nasab. Subhanallah, ini memberikan kita satu indikasi, memberikan kita satu petunjuk. Qarun ini bukan orang yang biasa-biasa, dia menghimpunkan antara ilmu dan nasab. Nasab ni keturunan Nabi Musa lah, sepupu Nabi Musa kot. Kan? Bukan orang calang-calang, sepupu Nabi Musa. Lagi himpunkan ilmu, hafal kitab Taurat. Okey. Falam yazal fi amrihi dhalika hatta bagha ala Musa wa hasadahu. Keadaan dia itu masih baik sampailah dia terjebak dalam kezaliman dan hasad kepada Nabi Musa alaihi salam. Hasad dan dengki. Ini kita tak tahu melainkan kalau kita buka dalam kitab Bani Israel, maknanya dalam kalau kita buka dalam Old Testament, dikisahkan tentang Qarun ini, disebut sebagai Korah. Dalam Old Testament disebutkan nama Qarun ini Korah, K-O-R-A-H. So dia ada chapter dalam Numbers, chapter yang ke-16, Korah Rebellion. So diceritakan, dipendekkan cerita, kita bukan nak ambil dia orang punya riwayat, tapi kita nak membantu untuk kita faham apa bentuk bara alaihim, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Qarun ini, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa bara alaihim, yakni kezaliman dan kesombongan yang dilakukan kepada Bani Israel, kepada kaum Nabi Musa alaihi salam, orang-orang beriman dan juga Bani Israel. Disebutkan, kalau kita lihat, kalau kita cross check, berlaku rebellion, berlaku kita kata pemberontakan daripada Qarun ini, yang mana dia mendakwa dia adalah orang yang layak untuk memimpin Bani Israel, bukan Musa. Itu riwayat dia orang. Riwayat dia orang. So kalau kita cross check balik dalam Quran, so benda tu tak pelik lah, sebab kalau kita tengok macam mana dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang Talut kan. Macam mana Talut Allah Ta'ala Nabi mereka, Nabi yang disebutkan dalam riwayat Nabi Samuel kan. Kalau kita buka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, apa dia disebutkan tentang bagaimana Nabi Samuel ataupun Nabi Bani Israel itu nak melantik
Talut sebagai raja, sebagai raja dalam surah Al-Baqarah ayat, kita cek balik ayat tu dalam ayat 246. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum, apa dia ayat yang selepas tu, kalau kita wa qala lahum nabiyuhum, ayat 247, wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berkatalah nabi mereka, ini kita cross check balik ini kita nak faham cerita ni, kita cross check pada surah Al-Baqarah ayat 247. Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutuskan bagi kalian Talut sebagai raja. Ya, Allah melantik Talut sebagai raja. Apa Bani Israel kata? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka kata, macam mana kamu nak lantik, wahai Nabi Allah, wahai Samuel, Nabi, dikatakan Nabi Samuel, wahai Nabi, bagaimana Allah Ta'ala nak lantik, bagaimana Allah boleh lantik dia, anna lahul mulku sebagai raja, wa nahnu ahaqqu, kami lebih berhak. Siapa kami ni? Orang-orang kaya. Nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak dengan kerajaan ini atau dengan pemerintahan ini, minhu, daripada Talut. Talut itu orang miskin. Talut itu tidak ada kekayaan. Talut itu miskin, tak ada apa-apa. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tak diberikan keluasan dalam harta benda. Subhanallah. Tengok, Bani Israel, kita kena faham, inilah perangai Bani Israel. Mereka hanya akan mengagungkan orang yang diberikan keluasan harta, dan orang yang kaya raya itu sahaja yang akan diangkat menjadi pemimpin. Ini adalah perangai Bani Israel seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Macam mana kamu nak memimpin kami? Kamu itu miskin. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan minal ilm wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nabi mereka mengingatkan mereka bahawasanya Allah lah yang memilihnya. Dan Allah menambahkan kekuatan jasad kepada Talut. Dan Allah menambahkan ilmu dan kekuatan jisim, fizikal. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. So ini kita dapat tadabbur kat sini. Perangai siapakah orang? Perangai apakah? Siapakah punya perangai yang melihat status kekayaan itu sebagai satu indikator untuk menentukan kebenaran atau untuk menentukan kelayakan untuk menjadi pemimpin? Yahudi, Bani Israel. Quran kata, Allah Ta'ala kata. So di sini sama tak dengan kalau kita cross check pada Old Testament, yakni tentang Qarun. Qarun itu dia telah memberontak kepada Musa. Itu antara tafsir yang kita mungkin terlepas pandang. Qarun dia memberontak kepada Musa. Dan dia mendakwa bahawasanya dia adalah orang yang paling layak memimpin Bani Israel sebab dia daripada keturunan Lawi, sepupu Nabi Musa. Dia kata dia layak dan dia ada kekayaan. So di sini kita muhasabah. Dalam masyarakat kita pun sebenarnya perangai Yahudi ni ada. Itu sebab tuan bagi tajuk ni, kita kata ibrah di zaman moden ni. Dalam masyarakat kita, ambil contoh yang mudah. Sekarang ni orang, sebahagian orang kita ni, masyarakat kita ni, dia ada perangai, dia panggil satu perangai, dia panggil dia ada satu perangai, dia panggil kita kata orang agama atau ustaz atau sekian-sekian atau ustaz ke guru ke dan sebagainya, mereka kata kita kena tengok ustaz tu kaya atau tak. Kalau dia kaya, dia bagus.
Dia ada bisnes, okey, dia jalan. Kalau dia kaya lah maknanya kan. Kalau dia kaya, okey. Kemudian keluarlah naratif-naratif mereka kata kenapa kena kaya. Kita tak nafikan, memang kita kata tak ada masalah nak jadi kaya, bukan. Tak ada masalah untuk nak jadi kaya. Tapi cuma masalahnya di sini adalah bermegah-megah dengan keduniaan tu. Bermegah-megah dengan kekayaan tu, sehingga menjadikan kemegahan dengan perkara dunia itu sebagai indikasi ataupun indikator untuk menentukan kebenaran atau untuk menentukan seseorang itu dia maknanya dalam masyarakat itu diterima. Kan? Maknanya ini perangai Yahudi lah sebenarnya. Sama jugalah dalam sistem pemerintahan kita ni kan, demokrasi ni pun sama lah. Kan, nak masuk bertanding tu mesti kena bayar 10,000 kan, maknanya dia kena. Semua tu sistem-sistem tu kalau kita tengok balik, kalau kita teliti pada ayat dalam Quran, macam itulah. Tak lari daripada apa? Kami lebih berhak wa nahnu ahaqqu minhu. Kami lebih berhak dalam pemerintahan sebab kami ada harta. Sebab kami boleh bayar. Sebab kami boleh keluar duit. Sebab kami boleh fund ini, kami boleh ini, kami boleh itu. Maknanya ditentukan, pemerintahan itu ditentukan oleh orang kaya-kaya. Lobby sekian, lobby itu, lobby ini. Kan? Nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka kata kat Talut, mereka kata kat Nabi Samuel, Talut tak layak jadi raja, tak layak jadi pemerintah sebab dia tak ada kekayaan macam kami. So ini perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi, bukan perangai orang Islam. Bukan perangai orang Islam. Sebab itu dalam Islam, pelantikan pemerintah itu tak dilihat pada harta benda. Even Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah bukan kerana dia kaya, tapi kerana dia sahabat Nabi dan dia adalah kita kata orang yang paling alim dalam kalangan sahabat Nabi. Tak ada riwayat yang sebut Abu Bakar dilantik menjadi khalifah kerana dia kaya. Tak. Abu Bakar memang kaya lah. Itu tak ada isu lah. Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita tahu bukan daripada latar belakang yang orang yang kaya kan. Kerana Abu Talib seorang yang ia pemimpin tetapi bukanlah semua anak dia kaya raya. Cukup lah kan, tapi bukan daripada latar belakang orang yang kaya. Maknanya kalau kita tengok dari sudut sejarah Islam itu pun bukan dalam Islam bukan ditentukan dengan kekayaan, tapi ala kulli hal menentukan kebenaran ataupun kelayakan seseorang itu semata-mata dengan kekayaan atau semata-mata dengan kemewahan, status sosial itu ditekankan apabila terlampau diagungkan dalam masyarakat sehingga menghilangkan wajah atau sisi kebenaran yang ada pada seseorang individu dan sebagainya, maka itu adalah salah. Itu dia punya pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil kan. Baik, kita balik kepada ayat tadi. Fabagha alaihim, jadi disebutkan oleh Ibn Abbas itulah Qarun, maknanya asalnya dia seorang yang menuntut ilmu, seorang yang menghimpunkan ilmu, seorang yang alim, sehinggalah dia hasad dan dia melakukan kezaliman dengan dia menentang Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau kita lihat satu pendapat. Ad-Dhahhak ibn Muzahim mengatakan fabagha alaihim, yakni Qarun ini melakukan kesombongan dan kezaliman ke atas mereka, ke atas Bani Israel. Kata Ad-Dhahhak, al-kufru billah, dia telah kufur kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ad-Dhahhak ibn Muzahim, dia telah melakukan sesuatu yang kufur kepada Allah, perkara yang kufur. Syahar ibn Haushab rahimahullahu ta'ala mengatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, maknanya zada alaihim fi tuli thiyabihi shibran, dia telah melabuhkan pakaiannya banyak sejengkal. Sejengkal maknanya ataupun dia telah melabuhkan kita kata pakaiannya. Dia telah melabuhkan pakaiannya. Baik, itu satu qaul daripada salaf. Maknanya
Syahr bin Hausyab. Qatadah Ibnu Di'amah As-Suddusi rahimahullah mengatakan, fabagha alaihim, Qarun ini telah melakukan kesombongan dan kezaliman kepada Bani Israel, maknanya ala alaihim, dia telah meninggi diri. Ninggi maknanya dia mendakwa dia lebih layak untuk memimpin Bani Israel berbanding Musa. Itu kalau kita tengok dalam apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Bani Israel. Itu satu. So datang dalam pendapat salaf ini, ulama salaf mereka hanya sebut secara umum. Mereka sebut secara umum. Perincian tu kita kena teliti dalam kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab yang kita kata yang ada kaitan. Maknanya kalau kita nak kaji tentang sejarah pula, maknanya boleh. Tak ada masalah untuk kita melihat perkara yang disebutkan, perincian yang disebutkan berkenaan dengan Bani Israel itu. Baik. Qatadah Ibnu Di'amah juga mengatakan, fabagha alaihim, maknanya innama bagha likathrati malihi wa waladihi. Sombong dan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun itu disebabkan kekayaannya dan juga banyaknya anak pinak. Itu kekayaan dia lah, kemewahan dia. Al-Tahaq dengan Atta' Al-Khurasani sebut benda yang sama, zada alaihim fi thiyabi shibran, maknanya dia telah melabuhkan pakaiannya dengan sombong. So itu ada kaitan dengan kita kata pakaian kan. Kita akan tengok nanti dalam ayat yang berikutnya, kita akan tengok perincian dia. Baik. Muqatil ibn Sulaiman mengatakan, fabagha alaihim, maknanya bagha Qarun ala Bani Israel min ajli kanzihi malihi. Baik, Qarun ini telah melampaui batas, telah menzalimi, telah sombong ke atas Bani Israel kerana disebabkan harta benda yang dia miliki, kanzihi malihi, harta khazanah simpanan yang dia ada. Yahya ibn Salam mengatakan, wa kana 'amilan li Fir'aun fata'adda 'alaihim wa dhalmahum, dan dia Qarun ini adalah seorang yang ada jawatan di sisi Fir'aun. Fir'aun yang kufur kepada Allah. Lalu dia telah melampaui batas Bani Israel dan menzalimi mereka. Maknanya, kalau kita ikut Yahya ibn Salam punya pendapat ataupun tafsiran, Qarun ini dia ada kaitan dengan Fir'aun. So maknanya dia sama ada bekerja sama dengan Fir'aun, dan maknanya bila dia bekerja sama dengan Fir'aun, maknanya Fir'aun telah memperhambakan Bani Israel. Maknanya dia termasuk dalam hukum al-zalamah, orang yang zalim kerana menzalimi Bani Israel. Sama macam Fir'aun. So maknanya dia kerja dengan Fir'aun lah, ataupun dia ada projek dengan Fir'aun. Jadi itulah yang menyebabkan dia melampaui batas. Subhanallah, cantik Kalau kita baca kalau kita baca tafsiran salaf ni, dia lebih, orang panggil dia memang dia mentafsirkan antara satu sama lain. Itu antara kelebihan bila kita membaca tafsir daripada ulama salaf. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala kata apa? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Baik. Wa atainahu minal kunuz. Jadi Allah kata kami telah mengurniakan kepadanya pelbagai jenis kekayaan. Pelbagai jenis kekayaan. Minal kunuz, kata Salman Al-Farisi, kanat ardu dari Qarun min fiddah. Maknanya tanah yang dibuat untuk rumah dia dibuat daripada perak. Wa asasuha min zahab, dan juga asas tiang-tiang rumah Qarun ini, istana dia, daripada emas. Jadi kita kata standard lah orang kaya-kaya zaman tu. Zaman lalu ni orang macam-macam lah. Macam-macam, tak larat lah kita pun letih tengok orang-orang yang apa orang panggil menayang kemewahan ini. Maknanya mengeraskan hati kita sahaja kan. Baik. Abdullah ibn al-Harith ibn Naufal al-Hashimi menyebutkan Qarun ini dia menyimpan harta khazanah, simpanan dia itu, harta-harta dia, dan dia menyimpannya dalam satu rumah yang diperbuat pintunya itu daripada emas, dan seluruh dinding dan seluruh
kita kata lantai dan seluruh dinding tiang semuanya juga dibuat daripada emas. Itu kita kata standard kan. Atta' al-Khurasani mengatakan wa atainahu minal kunuz, dikatakan Qarun ini dia telah berjaya menjumpai harta-harta peninggalan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat yang orang lain tak tahu. Sebab itu dia bangga dan dia sombong. Nabi Yusuf AS pemimpin Mesir sebelum Fir'aun memperhambakan Bani Israel. Zaman Nabi, maknanya antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf lebih kurang dalam 200 tahun kalau ikut ulama Islam, tarikh Islam. Tapi kalau ikut Bani Israel punya riwayat, mereka kata 400 tahun atau 500 tahun. Tapi kita tengok yang riwayat yang ditarjihkan oleh ulama muarrikhin minal muslimin, ahli tarikh sejarawan Islam, maknanya dalam 200 tahun saja. So jadi dalam tempoh itu, sebelum itu maknanya Nabi Musa AS ada menyimpan kunuz, harta-harta yang milik kerajaan atau di kerajaan yang dihadiahkan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf simpan harta tersebut di satu tempat, dan dikatakan yang dapat harta itu adalah Qarun. Itu adalah tafsiran daripada Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Baik. Ma inna mafatihahu, apa makna ma inna mafatihahu? Kata Mujahid bin Jabar al-Makki rahimahullah, yang mana anak-anak kunci ataupun kunci-kunci yang menyimpan, yakni yang kita kata yang tempat-tempat yang dikunci itu, dan kunci-kuncinya itu diperbuat daripada kulit unta. Itu dikatakan oleh Mujahid bin Jabar al-Makki. So Ad-Dhahhak bin Muhadzim kata, kat sini ulama beza pendapat dalam tafsiran inna mafatihahu tu, adakah makna kunci-kunci ataupun makna awiyah, bekas, peti ataupun bekas. Kan? So ulama beza pendapat sebab dia dalam bahasa Arab tu maknanya dia ihtimal ada dua makna. Inna mafatihahu maknanya boleh makna awiyatuhu ataupun miftah alladhi yuftahu lahul bab, kunci yang digunakan untuk membuka pintu, ataupun maknanya awiyah maknanya bekas ataupun peti. Kan? Sebab itu kalau kita tengok balik kedua-duanya tu ada wajah lah, kedua-duanya tak bercanggah. Itu dipanggil tafsir, orang panggil at-tanawu' fi tafsir. Ini kepelbagaian dalam tafsir itu membawa kepada bukan membawa kepada kontradik, tetapi membawa kepada penjelasan yang lebih jelas. Ala kulli hal, kita nak tengok ayat yang berikutnya, yang itu tak penting lah kan. Inna mafatihahu, As-Suddi kata khazainuhu, simpanan harta benda dia tu, tempat simpanan. Itu macam-macam. Baik, Allah kata ayat yang berikutnya, latanu bil usbati ulil quwwah ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Maknanya latanu, apa maksud latanu? Latanu maknanya, kata Ibn Abbas, tuthqilu, maknanya kunci-kunci yang digunakan untuk menyimpan harta bendanya itu sangat berat. Tuthqilu. Latanu bil usbah maknanya la yarfa'uha al usbah minar rijal uli quwwah. Maknanya sehingga kan beberapa orang lelaki yang mempunyai kekuatan fizikal pun susah nak angkat sebab berat. Usbah ni sama ada daripada 3 orang sampai ke 10 orang, ataupun ada yang kata usbah ini, ada yang kata 40 orang. Ibn Abbas kata 40 orang. Ada yang kata daripada 3 orang sehingga 10 orang disebut usbah. Ibn Abbas kata usbah maknanya 40 orang. Maknanya kunci yang nak buka pintu peti-peti yang simpan harta Qarun ni nak bagi tahu hebat dahsyatnya, tak mampu nak diangkat, melainkan hanya mampu untuk diangkat, dipikul oleh lebih 40 orang lelaki yang mempunyai uli quwwatin, yang mempunyai kekuatan yang cukup. Uli quwwah maknanya orang yang fizikal yang kuat-kuat lah, bukan budak-budak ke, bukan perempuan ke, bukan orang yang sasa-sasa, badan sasa-sasa lah, macam tu lebih kurang. Sebab ada juga ulama tafsir yang kata sab'una rajulan,
diangkat oleh 70 orang, diangkat oleh apa lebih daripada 40 pun ada. Tapi ala kulli hal maknanya nak bagi tahu kaya lah. Kan? Kaya lah. Baik. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Dan dia menyombongkan diri. Itu ada takdir kan. Dia menyombongkan diri ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah. Megah. Kaumnya di sini maknanya orang-orang beriman yang merupakan sahabat-sahabatnya, yang sama-sama menuntut ilmu dengan dia, sama-sama belajar dengan dia, dan juga orang-orang beriman di kalangan pengikut Nabi Musa AS. Kerana Qarun ini juga asalnya adalah seorang pengikut Nabi Musa, sepupu Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, orang beriman, ahli ibadah, orang soleh. Baik. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Mujahid bin Jabar al-Maki kata, Inna Allah la yuhibbul farihin. Al-farhu huna al-baghyu. Farh kat sini maknanya megah, maknanya megah yang membawa kepada kesombongan. Bermegah dengan erti kata membawa kepada kesombongan. Sebab itu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sudusi tafsirkan, la tafrah maknanya la tamrah, mariha. Tamrah maknanya bermegah. Nampak? Sebab itu yang dikatakan kaumnya ini, Bani Israel, mengingatkan kepadanya. Maknanya orang-orang beriman di kalangan sahabat-sahabatnya mengingatkan kepadanya, wahai Qarun, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaan yang telah Allah kurniakan kepadamu. Sehingga ini satu pengajaran untuk kita. Kita ni kalau ada kawan-kawan sahabat kita ni yang menuntut ilmu dengan kita, tetapi mungkinlah dia lepas sambil menuntut ilmu tu dia berbisnes, dia berniaga. So kita kena ingatkan sahabat-sahabat kita yang menuntut ilmu ataupun yang dia menuntut ilmu dan sebagainya, berniaga dalam masa sama berniaga, kita ingatkan kawan kita, la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tak sukakan orang yang bermegah-megah. Jadi kita kena ingatkan. Ada kawan-kawan kita yang mungkin dia, orang sebelum tu tak kenal dia, tapi bila dia berkhidmat untuk sunnah, berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat, orang baru kenal dia. Jadi kau kena ingat, kamu naik pun disebabkan agama Allah, bukan disebabkan nama kamu sangat. Agama Allah. Sebab kamu berkhidmat kepada agama Allah, kemudian baru orang kenal kamu. Itu kita kena ingatkan. Sebab itu kita kena ingatkan juga kepada sahabat kita, anak-anak murid kita, kawan-kawan kita. Agama ini bukan medan untuk kita mengarut keuntungan. Ya, kita berkhidmat untuk agama. Tak jadi masalah dalam masa yang sama kita mencari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berniaga dengan cara yang halal. Itu diperintahkan oleh syarak supaya kita boleh berkhidmat balik kepada agama. Kalau itu tujuan kita, nak jadi kaya, nak berkhidmat kepada agama, silakan. Tetapi kalau tujuan kita meniaga itu pada awalnya bagus, tetapi itu yang kita bimbang dan takut. Qarun ini asalnya adalah kaum Musa, asalnya orang yang beriman. Tetapi disebabkan apa? Wallahu ta'ala alam, kalau kita buat bacaan lebih mendalam, bila kita tengok ulama tafsir kata dia kemudiannya amilan li Fir'aun, kemudian dia ada khidmat kepada Fir'aun. Tu bahaya tu. Bila dia mula start ada hubungan dengan orang yang zalim, intakasa, dia terbalik. Dia lawan Nabi Musa. Dia lawan Bani Israel. Dia lawan orang beriman. Dia bermusuh dengan orang beriman. Ini kita takut sekali. So pengajaran yang kita kena ambil daripada sini, kita ni kalau kita telah berkhidmat untuk agama Islam, kita berkhidmat untuk ahli sunnah, kita berkhidmat untuk apa? Menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Jangan sesekali kita mula untuk condong kepada orang-orang zalim, condong kepada orang-orang yang melampaui batas, condong kepada mereka yang melakukan kezaliman. Nescaya kita akan terbalik. Wal'iyadzubillah, yang tu kita takut tu. Macam sekarang kan, maknanya kalau kita tengok ada orang yang dia
pada awalnya kenal Islam dengan baik, kenal sunnah, kenal tauhid, kenal kita kata manhaj salaf, kenal asatizah sunnah dan sebagainya. Tetapi bila dia dipengaruhi dengan orang lain, dengan populariti, kan dia kata duduk dengan ahli sunnah ni tak dapat populariti, tak masyhur, tak popular, lambat sikit bisnes pun, lambat sikit, tersekat, ini itu ini. Ada kita jumpa sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak bersabar. Tidak bersabar dan akhir sekali dia kata tak apa, kita buat kerjasama dengan orang ini dalam agama mereka, dalam kita kata perkara-perkara kezaliman, kita kata itu adalah perkara yang boleh mengubah pegangan kita. Macam apa yang berlaku kepada Qarun. Dia mula condong kepada Firaun, sebagaimana kata sebahagian ulama salah kata dia mula berkhidmat untuk Firaun. Yalah, mungkinlah kita boleh faham Firaun bagi dia projek apa-apa kan, tak tahulah kan. Jadi akhirnya disebabkan itu dia memberontak kepada Nabi Musa AS, dan dia mendakwa Nabi Musa tidak layak untuk jadi pemimpin Bani Israel dan dia yang lebih layak. Itu kalau kita tengok satu qaul daripada ulama salaf. Selain daripada dia sombong yang kita akan bincangkan dalam ayat ini yang lebih jelas. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya kalau kita tengok, innallaha la yuhibbul farihin, Allah Taala tak suka orang yang bermegah-megah. Baik. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Baik, ini adalah perkataan siapa? Perkataan kaum Musa, yakni orang-orang beriman yang memberi peringatan kepada Qarun, yang memberi peringatan kepada Qarun. Baik, apa mereka bagi peringatan lagi yang berikutnya? Maknanya mereka kata carilah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Maknanya dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu daripada dunia ini. Lakukanlah kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang melakukan kerosakan. So di sini tengok orang-orang beriman, maknanya yang dididik oleh Nabi Musa AS, yang merupakan Rasul, hamba Allah. Maknanya orang-orang beriman mengingatkan akan akhirat. So ini pengajaran yang paling besar sekali daripada ayat ini. Sebagaimana kata Ismail As-Suddi daripada riwayat Asbat, disebutkan tasaddaq wa qarrib lillahi ta'ala wasilil rahim. Sedekahlah harta kamu, dekatkanlah harta kamu tu kepada Allah. Qarrib lillahi ta'ala, maknanya gunakan harta benda kamu tu kepada jalan Allah. Wahai Qarun, sedekahlah, gunakan harta bendamu tu kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah dengan harta bendamu. Itu maksud dia. Wasilil rahim, hubungkanlah silaturahim. Maknanya jangan kamu bermusuh dengan Musa, yang mana Musa adalah nabimu, pemimpinmu dan saudaramu. Maknanya ada rahim denganmu, ada kekerabatan denganmu. Sambung silaturahim. Bukan kamu bermusuh dengan Musa, bukan kamu menentang Musa, bukan kamu menentang ajarannya. Dekatkan dirimu kepada Allah. Sebab itulah kata sebahagian ulama tafsir, Qarun telah kufur. Bagha alaihim, fabagha alaihim. Qarun kufur kerana dia telah menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dia kufur. Subhanallah. Muqatil ibn Sulaiman kata, ibtaghi fima ataqallah, maknanya apa yang Allah berikan kepadamu wahai Qarun daripada harta dan kebaikan, gunakan untuk darul akhirah, gunakan untuk syurga, gunakan untuk agama, gunakan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Bukan kamu melampaui batas, bukan kamu sombong, bukan kamu melawan kebenaran yang dibawa oleh Musa AS. Cuba kita buat comparison antara Qarun dengan Musa AS. Sudah tentulah Nabi Musa AS bukan seorang yang kaya. Nabi Musa adalah seorang yang diperhambakan juga oleh Bani Israel. Yang diperhambakan juga oleh Fir'aun. Dia maksud Nabi Musa
bersama dengan Bani Israel diperhambakan. Tapi Qarun mendapat kedudukan, mendapat jawatan di sisi Firaun, dan itu menunjukkan perbezaan Musa dan Qarun. Lalu Qarun beranggapan dia lebih layak untuk memimpin Bani Israel kerana dia mendapat kekayaan, mendapat jawatan, mendapat kunuz yang dia dakwa datang daripada kepandaian dirinya sendiri. So kita kena faham, nampak? Situasi sekarang ni, Nabi Musa AS miskin, Qarun kaya. Nabi Musa miskin. Sebab Nabi Musa bersama dengan Bani Israel ketika itu, yang diperhambakan oleh Firaun. Qarun kaya. Kita kalau kita hidup zaman tu, agak-agak kita nak ikut siapa? Kita bolehlah sembang kemas. Sekarang bolehlah kita sembang kemas. Kita kata, mesti aku ikut Nabi Musa. Kan? Taruhlah ni pun apa, ada 2 orang ustaz. Seorang ustaz kaya raya, seorang ustaz miskin tak ada apa-apa. Kau mesti tengok ustaz yang kaya raya tu. Ustaz yang tak ada apa ni kau lekehkan pula. Ustaz tak ada bisnes, ustaz tak ada ini. Saya tak mahu bersama dengan ustaz yang miskin-miskin. Tapi saya nak ambil yang kaya raya je. Dia pun tengoklah orang yang kaya raya. Itulah realiti hari ni kan. Macam itulah. Wallahul musta'an. Baik. Maknanya kita cuba tadabbur kan. Macam mana keadaan tu waktu tu? Nabi Musa miskin. Nabi Musa bukan orang kaya. Qarun kaya raya. Baik. Kata Yahya bin Salam, wabtaghi fima ataka Allah min hadhihi an-ni'am wal khazain. Maknanya dekatkan dirimu kepada Allah dengan harta benda yang Allah Taala bagi kepadamu. Itu maksudnya kita ni kalau kaya raya pun dalam Islam, gunakan kekayaan kita itu untuk ketaatan, untuk membantu agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Bukan sebaliknya, melawan kebenaran, melawan orang-orang yang bawa kebenaran itu macam Qarun lah. Gunakan harta benda dia untuk lawan Nabi Musa. Baik. Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu lupa bahagianmu daripada dunia ini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata, la tansa sihhatak wa quwwatak wa shababaka wa ghinaka an tatluba bihal akhirah. Jangan kamu lupa kesihatanmu. Allah bagi kamu sihat, kekuatan yang Allah bagi fizikal, masa mudamu, kekayaan, kecukupan yang Allah bagi, gunakan dia untuk cari akhirat. Itu kata Ali bin Abi Talib. Kalau anda tengok dalam ayat ni, bukan maksudnya wala tansa nasibaka minad dunya, tu bukan maknanya sebahagian orang digunakan ayat ni, dia kata jangan lupa dunia kan. Maknanya buat akhirat, jangan kita lupa juga urusan dunia. Itu tak berapa tepat dengan konteks ayat ni sebenarnya. So kalau anda tengok balik dalam tafsir ulama salaf tak faham macam tu. Ulama salaf tak faham maknanya kita buat benda kita buat kerja akhirat, jangan lupa dunia. Tak. Ayat tu tak maksud macam tu. Ayat ni maknanya gunakan dunia untuk akhiratmu. Itu maksudnya wala tansa nasibaka minad dunya. Sebab itu kalau tengok Ibnu Abbas tafsir, dia kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ibnu Abbas kata la tatruk an ta'mala lillah fid dunya. Mana Ibnu Abbas dia tak kata jangan lupa dunia kamu, tapi Ibnu Abbas kata jangan kamu tinggalkan amalan untuk Allah di dunia ini. Maknanya jangan kamu buat saja benda dunia, kamu kejar dunia tapi kamu tak buat tu kerana Allah. Itu maksud dia. Selalu anda dengar penceramah ke apa, dia kata wala tansa nasibaka minad dunya. Tuan-tuan dan puan kita ni janganlah pergi masjid saja. Janganlah menuntut ilmu saja, kenalah juga buat bisnes, kenalah juga. Bukan macam tu. Dia maknanya kalau kita nak cakap yang konteks yang betul yang ulama salaf faham ayat ni, wala tansa nasibaka minad dunya, maknanya macam Ibn Abbas kata tu, wala tatruk an ta'mala lillahi fid dunya. Maknanya kita kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa dalam kita mengejar keduniaan, kita cari rezeki, kita bisnes, kita meniaga, jangan kita lupa bahawasanya niaga kita, perniagaan kita, bisnes kita, urusan kita, kerja kita tu mesti kena buat kerana Allah. Itu betul. Ataupun kita ada bahagian kita tu untuk agama Allah. Itu betul sebenarnya. La wala tansa nasibaka minad dunya tu. Sebab tu dalam riwayat lain disebutkan apa?
Ibnu Abbas kata an ta'mala fiha li akhiratik. Maknanya kau beramal untuk dunia itu demi akhiratmu, demi akhirat. Sebab itu Ibnu Atiyah kata hadza ta'wilu syiddatun fil mau'izah. Ni tafsiran ni yang didatangkan oleh Imam Salaf ni adalah pengajaran yang paling dahsyat sekali. Maknanya pengajaran yang paling berat untuk dilakukan ataupun untuk dilaksanakan, sebab semua orang suka kan dunia kan. Dia suka dunia saja tapi dia tak mau untuk menggunakan dunia tu untuk akhirat. Itu maknanya. Sebab itu Mujahid pun dia kata la tansa nasibaka minad dunya, maknanya jangan kamu lupa bahagianmu daripada dunia tu. Maknanya al-amalu bi ta'atillah nasibuhu minad dunya alladhi yusabu alaihi fil akhirah. Amalan yang kamu lakukan, ketaatan untuk Allah itu di dunia, itu adalah bahagian kamu untuk di dunia, dan akan ganjaran dan pahalanya akan diberikan di akhirat. Subhanallah, tengok Sebab tu anda kata tak ada ulama salaf yang tafsir makna ayat ni wala tansa nasibaka minad dunya. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita asyik mengaji je kan. Kita kena bisnes juga. Jangan kita asyik buka kitab je, kita kena pergi bisnes juga kan, supaya kita boleh tak macam tu. Bukan macam tu pemahaman dia. Maknanya faham pemahaman dia, tuan-tuan dan perempuan, bisnes lah, kerja lah, makan gaji ke, bisnes ke, buat apa ke, carilah rezeki Allah, tapi jangan lupa rezeki itu hendaklah digunakan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk akhirat. Itu baru betul. Kadang-kadang orang motivasi ni dia suka petik ayat Quran je kan. Dia tak ada kemampuan pun nak rujuk tafsir-tafsir yang benar kan, tafsir-tafsir yang tepat. Ataupun memang dah jadi kebiasaan orang macam tu kan. Tapi tak ada masalah lah. Bukanlah kita kata tak betul langsung. Betul lah dalam satu konteks, memanglah wala tansa nasibaka minad dunya, memanglah secara zahir ayat tu memanglah kita kata adalah makna jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia ni. Betul lah. Tapi kalau kita nak ikut yang tafsiran salafnya, bukan maksudnya semata-mata macam yang disebut tadi. Bukan semata-mata kata kena buat juga dunia, jangan lupa dunia tu. Dunia tu ada bahagian kita. Betul. Tak jadi masalah kalau kita nak gunakan ayat ini untuk ingatkan orang yang mungkin dia tak malas kan. Malas, kemudian duduk saja, tak mau bekerja, asyik minta sedekah je, tak mau bekerja, tak mau berusaha. Kita kata mungkin kat situ, dari sudut situ betul. Dari sudut kita kata nak ingatkan dia tentang Allah sendiri, tak bagi kita ni lupa bahagian dunia kita. Baik, betul lah. Kalau kamu asyik malas bekerja, tak mau mengharapkan orang bagi saja, mengharapkan sedekah, mengharapkan duit zakat saja, kamu tak fikir macam mana kamu nak contribute untuk orang pula, dengan kemalasan kamu itu, wala tansa nasibaka minad dunya, kerana kamu telah mengabaikan bahagian dunia yang kamu boleh dapat pahala melalui harta benda kamu. Itu betul. Tak nafikan. Itu kita kena kita kata kena perbetulkan sikitlah. Cuma semua ulama salaf kata la tansa nasibaka minad dunya tu maknanya laisa ardan min aradi dunia, walakin nasibuka umruka an tuqaddima tuqaddimu fihi li akhiratik. Maknanya bahagian kamu tu daripada dunia tu, bahagian usia kamu, harta benda kamu yang kamu amalkan, yang kamu buat, yang kamu cari rezeki dan sebagainya tu, kamu gunakan untuk akhiratmu. Itu yang tepat kan. Kalau skema-skema yang jenis buat MLM apa semua tu suka guna ayat ni. Tapi dia masa ni tak faham ayat ni. Kan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebab tu ayat tu disebutkan dekat sini, dan kita kata lakukanlah kebaikan sebagaimana Allah Ta'ala telah tambahkan kebaikan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, innallaha la sini wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu di sini disebutkan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang melakukan kerosakan. Al-fasad di sini, kalau kita tengok dalam tafsir ulama salaf, al-fasad di sini maknanya ditafsirkan oleh antaranya adalah Muqatil bin Sulaiman mentafsirkan la ta'mal fiha bil ma'asi. Al-fasad maknanya maksiat, kerosakan. Maknanya jangan kamu
dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kamu tu, kamu melakukan maksiat. Itu satu tafsir. Kan? Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Yahya ibn Salam mengatakan al-musyrikin, maknanya la yuhibbul mufsidin, maknanya al-musyrikin. Maknanya fasad tu ditafsirkan dengan syirik. Kerosakan, fasad paling besar sekali syirik lah. Maknanya jangan kamu hamburkan harta kamu tu untuk buat syirik. Jangan kamu gunakan harta benda yang Allah bagi dekat kamu, ihsan yang Allah Ta'ala bagi dekat kamu tu untuk buat benda syirik, untuk membantu orang yang mempromosi syirik. Tu termasuk tu. Ni orang tak faham ni. Orang mai jemput, ni kata ulama tu mai, tapi mana ahli syirik? Bukan ulama dah. Duk promosi syirik, duk promosi minta kepada selain Allah, madad ya Rasulullah, minta dekat ni. Tak kira lah guna nama atas tawassul ke apa ke, tapi jelas-jelas kot minta dekat Nabi. Syirik lah. Masuk dalam ayat ni. Maknanya innallaha la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul musyrikin, kata Yahya ibn Salam rahimahullah. Maknanya syirik termasuk dalam kerosakan. So Qarun sebab dia telah bekerjasama dengan Fir'aun, dan Fir'aun musyrik, kafir. Jadi dia telah bekerjasama dengan orang-orang yang buat syirik. Masuk dalam ayat ni. Fasad tu kerosakan, kekufuran, kesyirikan, maksiat. Kita kena faham betul-betul. Jadi kalau nak sedekah ke, kalau nak bagi infak, jangan bagilah dekat orang yang ajak kepada syirik, tak kira lah dia serban ke jubah ke apa, tapi mempromosi syirik, buat benda-benda yang syirik, benda-benda yang bid'ah, kita kata berpaling daripada tauhid, musyrikin, fasad. Syirik itu adalah kerosakan. Jadi jangan habiskan duit ringgit kita untuk program-program macam tu. Program apa, qasidah, sambil dalam tu qasidah, dalam tu menyanyi, menari, kemudian dalam tu ada apa? Benda-benda yang syirik, benda-benda yang kita menyeru kepada syirik. Infakkan harta benda kita untuk sebarkan ilmu tauhid, sunnah. Habiskan duit kita pada tu. Bukannya pergi promote lagi orang yang buat syirik. Promote lagi orang buat syirik, itu bahaya. Itu pengajaran dia. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Umar bin Abdul Aziz dia faham fasad ni umum. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia faham al-fasad ni bukan syirik saja. Dan ini sebenarnya sebahagian ulama salaf pun tafsirkan macam tu. Fasad ni juga termasuk apa? Rasuah. Fasad juga termasuk apa? Corruption lah. Korupsi, rasuah, penyelewengan harta benda awam. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, kita akan tengok ayat ni, dia ada kaitan dengan kisah Umar bin Abdul Aziz juga. So Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang antara yang dia betul-betul tadabbur ayat ni, sehingga dikatakan akhir hayat dia, sebelum dia wafat, dia sempat baca ayat yang akhir pada kisah Qarun ni. Subhanallah. So nak bagi tahu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Jadi kena faham, bukan kita dakwa je kita ikut Umar bin Abdul Aziz, tapi dakwa-dakwi. Dakwa-dakwi itu semua orang boleh. Baik. Jadi fasad ni juga boleh makna kerosakan ni umum lah, maknanya syirik yang paling besar, kekufuran, maksiat. Maksiat ni banyak kan? Zina, liwat, lagi apa lagi? LGBT tu semua tu maksiat lah. Mencuri, rasuah termasuk fasad. So Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini supaya jangan kita melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dan ini jugalah pesanan orang-orang beriman Bani Israel kepada Qarun. Jangan kau buat rosak atas muka bumi ni wahai Qarun, dengan kau menentang Musa, dengan kau mendakwa kau lebih afdal daripada Musa, dan kau lebih benar daripada Musa, dan kau lebih kaya dan lebih mempunyai kedudukan, dan kau lebih layak untuk memerintah dan memimpin Bani Israel. Itu termasuk kan? Dan kau kufur kepada ajaran Musa AS. Mana engkau asalnya adalah pengikut Nabi Musa, engkau adalah kerabat dia, engkau adalah orang beriman, kemudian engkau intakasa, engkau menyeleweng. Wal'iyadzubillah. Baik. Baik, kemudian ayat yang berikutnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi.
awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Qarun menjawab. Ni balik pada kisah Qarun tadi. Qarun dia bila dia dengar nasihat, dia jawab dengan sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dikurniakan kekayaan ini disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Sombong kan? Sebab usaha aku yang cari, aku yang pandai, kelebihan diri aku, keakuan. Innama utituhu ala ilmin indi, keakuan. So elakkan daripada sifat keakuan. Ananiyah, kata para ulama. Ananiyah ni sifat yang membinasakan. Aku. Semua aku kan. Aku kalau bukan kerana aku lah, hampa ni tak makan. Macam tu kan. Aku. Kalau bukan kerana aku, hampa pun tak dapat lah ni. Akulah yang bagi tolong. Akulah ni kaya. Akulah gini. Aku. Semua ni usaha aku. Lepas tu baru-baru ni anda terdengar ada sahabat. Seorang sahabat anda dia forward dekat anda seorang penceramah yang buat apa panggil pelaburan apa dah, scam lah, tak tahulah kan. Dia kata perkara pertama sekali yang kita ni nak jadi kaya, kita kena percaya pada diri sendiri. Ni percaya pada diri sendiri itulah antara yang boleh menyebabkan sifat keakuan yang menebal. Kita terlampau percaya dengan diri sendiri. Itu sebenarnya tak tepat. Sebab itu kalau kita teliti dalam Al-Quran, sifat keakuan ni membawa kepada kebinasaan. Fir'aun, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis. Kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana sifat keakuan. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia daripada tanah, aku daripada api. Kau ciptakan daripada api, dia daripada tanah, aku. Ana khairun minhu, aku lebih baik. Sama macam Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ni disebabkan kekayaan. Disebabkan kepandaian yang ada padaku. Sebab itu kalau kita tengok dalam translation, terjemahan dalam bahasa Melayu ni, dia agak tidak tepat. Bukan tak tepat, betul, tetapi sebenarnya bukan apa panggil, kemegahan yang ada pada Qarun tu bukan pada kekayaan saja, tapi dari sudut ilmu. Dia juga bermegah dengan ilmu dia. Kan? Sebab dikatakan dia telah menemui khazanah yang disimpan milik Nabi Yusuf AS. Jadi dia anggap macam dia dapat kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf dan dia lebih berhak daripada Musa untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Sebab tu dia bukan sebatas kekayaan saja, ilmu kan. Sebahagian ulama salah kata Qarun ini dia belajar ilmu kimia kan. Jadi dia boleh tahu tentang keberadaan orang panggil teknologi zaman tu lah kan. Wallahu ta'ala alam. Cuma tak samalah kimia yang zaman sekarang. Kimia ni ilmu yang luas kan. Tapi nak bagi tahu zaman tu penggunaan kimia ni, ilmu kimiai kan, disebutkan zaman Fir'aun digunakan untuk mengawet mumia, minyak wangi zaman tu lah kan. Kemudian untuk kesan logam yang ada dalam tanah kan, dikatakan Qarun ada ilmu tu. So ilmu tu kita kata hanya ilmu keduniaan, tapi dia berbangga dengan ilmu keduniaan yang dia ada tu. Dia kata itu disebabkan kepandaian yang ada padaku, selain daripada kekayaan dan kemewahan tadi. So kita kena faham. Bahkan dikatakan sebahagian ulama tafsir lagi, dia diberikan ilmu Ismullahil A'zam. Maknanya dia ada ilmu akidah yang sahih pada asalnya. Maknanya dia ada ilmu tentang nama-nama Allah yang agung. Bukan calang-calang. Maknanya kalau zaman kita sekarang ni, dia boleh syarah Asma'ullahil Husna. Nama-nama Allah tu dia boleh syarah. Dan dia tahu mana Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung dia tahu. Dan dia ada, kalau orang kita zaman sekarang ni kata ada keramat lah kan. Ada keramat lah, orang saleh lah. Itu Qarun. Tapi kita akan tengok pengakhiran dia, dan dia termasuk dalam minal halikin, orang yang binasa. Allah musta'an. Wal'iyadzubillah. Baik, awalam
ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktharu jam'ah. Kemudian kaum Bani Israel, orang beriman dalam kalangan Bani Israel mengingatkan lagi kepada Qarun, tidakkah dia mengetahui bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya umat-umat yang terdahulu? Atas qaul yang kata ini adalah sambungan daripada peringatan daripada orang beriman mukmin di kalangan pengikut Nabi Musa ataupun di kalangan Bani Israel. Tapi ala qaul yang satu lagi kata Allah Ta'ala sendiri yang sebut dalam ayat ni, kita kata tidakkah dia wahai dia Qarun itu mengetahui bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya umat-umat yang terdahulu yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Ini satu pengajaran yang sangat besar implikasinya pada orang beriman. Macam mana sekalipun kekayaan kita, kelebihan diri kita, kena ingat orang zaman dulu yang Allah Ta'ala cerita tentang kaum Thamud, kaum Ad, kaum Madian, kaum umat-umat terdahulu yang Allah musnahkan, kita kena ingat mereka lebih dahsyat. Teknologi mereka, kepandaian mereka lebih dahsyat. Tapi Allah musnahkan. So ini kita kena pengajaran bagi kita. Kita macam mana sekalipun teknologi yang hebat yang kita ada sekarang ni, jangan berbangga, jangan bermegah. Kerana orang dulu-dulu yang hebat-hebat daripada kita, lebih kuat fizikalnya, lebih besar fizikalnya, lebih kaya daripada kita, lebih cantik dan mewah perkakas mereka. And athathan dalam Quran Allah Ta'ala sebut athathan kan. Kita sekarang ni pergi tengok dekat IKEA, pergi dekat ini, tengok perkakas-perkakas cantik-cantik, perkakas-perkakas ni hebat. Orang dulu-dulu lagi hebat. Nampak kita kan? Allah musnahkan macam tu saja. Ingatlah orang yang berdosa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Maknanya ketika bila Allah Ta'ala dah tentukan azab, mana tak ditanyakan lagi, maka akan diazab orang-orang yang melakukan dosa. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Kemudian Qarun keluar daripada kaumnya, atau keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Maka orang yang inginkan kesenangan kehidupan dunia berkata, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Qarun. Sesungguhnya dia seorang yang bernasib baik. Subhanallah, ayat ni memang kena dengan kita semualah, kena dengan situasi dan keadaan kita semua hari ini. Ramai di kalangan kita yang perlu muhasabah. Bukan kata kita tu masuk ana di sendiri lah kan, kita semualah. Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Kata ulama salaf, ada yang kata dipakai pakaian paling cantik, ada yang kata dipakai thiyabun mu'asfar, pakaian yang kekuning-kuningan. Sebab tu adanya larangan daripada Nabi SAW untuk memakai pakaian yang daripada sutra dan juga yang ada, kita kata tasyabuh dengan orang kafir, kata para ulama. Dan antaranya yang tasyabuh dengan pakaian Qarun, maknanya yang kita kata pakaian yang syuhrah, pakaian yang mengejar populariti. Ada yang kata pakaian itu mu'asfar, maknanya kemerah-merahan atau kekuning-kuningan kan. Sebab itu ada larangan. Ada sebagian ulama kata itu bukan maksud larangan Nabi SAW, maksudnya larang daripada pakaian syuhrah, pakaian yang maknanya yang menarik perhatian orang ramai untuk mencari kemasyhuran. Orang tanya macam mana pakaian macam populariti ni, syuhrah. Senang je kita nak faham, pakaian yang menarik perhatian orang ramai, kita kata mampu untuk menyebabkan pemakainya itu merasa bangga dan juga orang-orang yang melihat itu merasa kagum kan. Senang cerita macam pakaian-pakaian orang yang nak cari populariti lah. Macam-macam lah sekarang ni pakaian pelik-pelik. Kita kata pakaian pelik-pelik ni banyak. Ada yang pakai sampai letak apa benda, macam-macam lah pakaian-pakaian orang pelik-pelik. Selalu nak tengok ni, kalau tengok orang yang dia nak kata apa, orang yang terlibat dalam penipuan-penipuan, skamer-skamer ni, selalu dia akan pakai yang pelik-pelik. Okay. Lepas tu dikaitkan pula dengan aura, warna ini ada aura dia, warna merah ada aura dia, warna ni ada aura dia, ngarut-ngarut lah kan. Dia tu percaya pula
pakai baju ni boleh tarik ni, boleh tarik power, boleh tarik kekaguman orang lah, apa dia kuasa, boleh tarik rezeki lah, magnet rezeki lah, apa semua tu karut belaka. Itu termasuk dalam pakaian syuhrah. Nabi SAW melarang pakaian yang untuk mencari populariti, syuhrah. So kita pakai macam orang lain pakai lah, jangan kita anggap lebih. Jadi dipakai pakaian tu untuk syuhrah, fi zinati, untuk menunjukkan kekayaan dia, untuk menampakkan kemegahan. Itu kata para ulama tafsir. Sebab itu kalau kita tengok balik, dikatakan fi thiyabi suf, macam-macam lah kalau kita tengok dalam tafsir ulama salaf tentang pendapat tentang pakaian dia tu banyak lah. Wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Maka orang yang inginkan kesenangan hidup di dunia berkata, tengok orang-orang yang Allah Ta'ala sebut dalam ni, jelas, alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang yang nakkan hidup dunia ni. Maknanya orang yang hanya nampak dunia saja sebagai hidup dia. Itu maknanya. Maknanya orang yang hanya pandangan mereka terbatas pada dunia, maknanya orang yang jahil. Maknanya orang yang jahil. Sebahagian ulama tafsir, antaranya Muqatil bin Sulaiman, mengatakan, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya wa hum ahlu tauhid. Mereka tu ahli tauhid. Yani orang yang kata tu mereka ni ahli tauhid. Mereka ni bukannya orang syirik ke, orang ahli tauhid, orang Islam. Yahya bin Salam kata, alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya al-musyrikun, orang musyrik. La yuqirruna bil akhirah, mereka yang tak mengakui akan akhirat. Tak kontradik. Maknanya ayat ni cerita tentang hakikat orang yang inginkan dunia. Boleh tak jadi orang Islam nakkan dunia? Biasalah. Yang inginkan kehidupan dunia. Boleh tak maksud di sini adalah orang musyrik? Boleh. Sebab orang musyrik lagilah memang dia orang hidup, dia orang memang dunia saja. So dia tak ada kontradik. Sebab tu perbezaan pendapat dalam tafsir ulama salaf pada ayat ni tak kontradik. Dia panggil tanawu' fi tafsir. Kan? Dia bukan tafsir yang kontradik. Baik, apa mereka kata? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'azim. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Qarun. Macam orang yang tak kaya lagi, dia tengok orang yang dah kaya. Selalunya yang tak kaya lagi ni, dia tengok orang yang kaya, dia akan keluar kerja. Kalaulah aku ni kaya macam dia. Orang yang kaya dah, dia tak kisah dah. Orang yang betul-betul kaya ni, kalau kita tengok dalam dunia kita ni, dia pun tak kisah dengan kekayaan dia. Dia pakai baju pun biasa je. Dia naik kereta pun biasa je. Tu kalau orang yang betul-betul kaya lah. Zaman lah ni dia tak ni sangat. Tapi still orang akan tertumpu pada kehidupan dia. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Qarun. So ni kata Muqatil bin Sulaiman, orang Islam, orang ahli tauhid, orang-orang beriman yang ada, maknanya tak, orang panggil hati mereka itu tak sabat di atas ilmu. Mereka yang masih lagi, orang panggil apa? Hati dia mutaqallibu, berbolak-balik. Selalunya orang-orang kalau zaman sekarang ni, orang jahil, orang muda-muda, orang yang tak kaya lagi orang yang duk cari nak jadi kaya, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Qarun. Tak kaya lagi, dia kata kaya. Kalau zaman sekarang ni, dia bagi alasan lagi, kalau kau kaya, kau boleh bayar zakat kat orang, kau ni gini. Kan? Tapi semua tu adalah apa? Adalah orang panggil, kita kata apa? Adalah sangkaan. Sangkaan. Sesungguhnya dia seorang yang bernasib baik, innahu ladzu hadzin 'azim. So, sebab apa? Pandangan mereka hanya terbatas pada kelebihan dunia. Baik. Ayat yang berikutnya. Tengok ayat berikutnya, orang yang diberikan ilmu.
Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Berkata pula orang yang berilmu, orang yang berilmu, maknanya orang yang ilmu ni tu menapak kukuh di dalam hatinya. Orang yang kita kata apa? Ilmunya itu memimpin dia supaya mentaati perintah Allah. Utul ilma. Kata Ibn Abbas, al-ahbaru min Bani Israel. Maknanya ulama-ulama di kalangan Bani Israel yang beriman kepada Musa. Pendapat pertama. Wa qala alladhina utul ilma, kata As-Suddi, alladhina yuriduna al-akhirah. Orang-orang yang berilmu yang nakkan akhirat. Subhanallah. Muqatil bin Sulaiman kata, mereka utul ilma, alladhina utul ilma, orang yang diberikan ilmu, orang yang beriman dengan janji Allah di akhirat. Alladhina tamannau mithla ma u'tiya Qarun. Yakni mereka tidak mahu seperti apa yang dimahukan oleh orang-orang yang terpedaya dengan kekayaan Qarun. Yahya bin Salam kata, wahum al-mu'minun lil musyrikin. Yakni orang beriman dia mengatakan kepada orang musyrikin. Apa orang berilmu, orang beriman, orang yang ada ilmu yang nakkan akhirat? Kan? Ada orang yang ada ilmu tapi dia nakkan dengan ilmunya dunia. Itu kita kena faham. Ada orang yang berilmu, ada ilmu tapi dia nakkan dengan ilmu dia tu dunia. Ada orang yang ada ilmu, dia nakkan ilmu dia tu dengan akhirat. Janganlah kamu berkata demikian. Wailakum thawabullahi khairun. Pahala daripada Allah itu lebih baik bagi kamu ataupun bagi orang yang beriman. Liman amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal salih. Wala yulaqqaha illa as-sabirun. Dan tidak akan mendapat menerima pahala itu melainkan orang yang bersabar. Kata Qatadah Ibn Di'amah As-Suddusi, la yalqa thawaballahi as-sawabin al-qawli. Tidak dapat pahala tu maknanya ketepatan, kebenaran daripada perkataan, amalan, melainkan orang yang bersabar. Maknanya orang yang tadi tu, yang dikata, kalaulah kita kaya macam Qarun, orang yang tak sabar, orang yang tak diberikan kesabaran hidup di dunia. Itu pentingnya jadi orang yang bersabar ni kan. Wa qala alladhina utul ilma alladhina yuridul akhirah wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Kata Ismail As-Suddi, yakni wa ma yu'taha illa dhu hadzin azim. Orang yang dapat ilmu, maknanya tahu tentang kelebihan akhirat berbanding dunia dan dia mengutamakan akhirat di atas dunia, ini adalah orang yang mempunyai bahagian yang besar di akhirat. Kan? Illa as-sabirun wa humul mu'minun, kata Yahya bin Salam. Wala yulaqqaha wala yu'taha al-jannah. Makna kata Yahya bin Salam, tidak akan dapat syurga itu melainkan orang yang beriman, orang yang bersabar. Itu. Sebab orang beriman, berilmu yang sebenar-benarnya, dia akan ingatkan pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi orang zaman sekarang dia pusing, kata dia berani lagi pusing, dia kata takkan kamu nak jadi miskin kot, takkan kamu nak jadi fakir kot. Kita kata bukan kita nak jadi miskin, bukan kita kata nak jadi orang yang susah atau fakir sampai boleh bawa kepada kekufuran. Tidak. Tapi kita bukan nak mengejar kemewahan, kekayaan yang menjauhkan kita daripada agama Allah, menyebabkan kita bermegah-megah. Itu kita kena faham. Bukan kita larang orang untuk jadi kaya. Nakkan jadi kaya, tak ada masalah. Tapi jangan kamu lupa, akhirat itu adalah lebih baik untuk orang beriman dan beramal soleh. Itu ingatan orang yang apa? Orang yang beriman. Tengok, kata Ibn Abbas tadi, al-ahbar min Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel yang ingatkan Qarun, mereka ingatkan dengan akhirat. Tak ada orang ingatkan dengan dunia. Sebab, tapi anda katakan, kita hidup di zaman yang pelik hari ini. Orang ingatkan kita pun dengan dunia. Pelik.
kamu takkan tak mau jadi kaya. Ingatkan dengan peringatan dia tu dengan dunia. Allahu Akbar. Peliklah zaman kita sekarang ni. Patutnya kita ingatkan dengan akhirat, dia ingatkan dengan dunia. Adakah orang macam tu? Maksudnya di sini, orang yang diberikan ilmu, orang yang betul-betul mendalam ilmunya, kata para ulama tadi, yuridunal akhirah, mereka nak ke akhirat. Mereka utamakan akhirat berbanding dunia. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Lalu kami timbuskannya bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Tidak ada sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan itulah pengakhiran Qarun. Mana orang-orang yang dikata dia ada pengaruh, dia ada kekayaan, kemewahan, dia ada segala-galanya, mana pergi pengikut-pengikut dia? Mana pergi Fir'aun? Adakah orang-orang itu akan selamatkan dia bila Allah timbuskan dia ke dalam tanah? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, ditimbuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan azab yang terkena kepada Qarun itu. Wallahul musta'an. Kalau kita baca tafsiran ulama salaf pada ayat ni memang menggerunkanlah, memang menggerunkan. Baik. Tak ada penolong bagi dia. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun mulai sedar, lalu berkata, aduhai, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, pastilah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Qarun. Aduhai, sesungguhnya orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Jadi orang-orang ni beriman juga, yang dia orang nakkan akhirat, dan dia orang nakkan kekayaan Qarun tadi, yang inginkan, yang cita-cita kan. Standard lah macam kita pun ada terdetik kan, tengok orang kaya, nak kaya juga. Tapi adakah kita lawan atau tak? Adakah kita muhasabah diri atau tak? Kan? Jadi orang yang dulunya bercita nak kekayaan ini mulai sedar. Asbahal ladzina tamannaw makana bil amsi yaquluna wa ka'anna Allahu yabsutur rizqa liman yasha'. Baru dia bersedar. Lebih baik kita kata baiklah kalau sedar diri sebelum terlambat kan, daripada tak sedar diri. Alhamdulillah, kerana mereka menerima nasihat orang beriman. Jadi baru mereka sedar Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Maknanya Allah Ta'ala setiap ketetapan dia pada makhluk ada hikmah. Allah mewahkan orang ni, Allah bagi kat orang ni jadi kaya, Allah tak bagi kat orang ni. Allah Ta'ala Al-Hakim, dia tahu. So kita jangan mengatasi kebijaksanaan Allah. Jangan kita mengatasi kekuasaan Allah dengan kita kata semua orang kena jadi kaya. Sebab tu watch your mouth. Maknanya lidah kita ni kena jaga-jaga. Kena jaga mulut. Kalau ada orang tu kaya, jangan kita membanding-bandingkan. Kita kata, kenapa kamu tak kaya macam dia? Kenapa kamu tak jadi macam ustaz tu? Kamu tak jadi macam ustaz tu? Tengok kaya ustaz tu senang, kamu tak jadi macam orang ni. Kamu jadi. Jaga mulut kita. Sebab kita akan menyesal. Sebab kita tak tahu apa yang menjadi hikmah Allah kepada setiap hamba-hambanya. So jangan kita melampaui batas. Nampak? Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Dari sini juga menunjukkan kepada kita ahli ilmu, mereka nampak sesuatu perkara itu sebelum natijahnya. Orang yang biasa, orang yang bukan ahli ilmu, mereka tak nampak melainkan setelah natijah itu berlaku dulu. Dah kena Qarun tu dah kena tembuih ataupun ditimbusi dalam tanah, barulah mereka menyesal. Tapi orang berilmu tadi dia dah nampak dah. Qarun, kalau kau tak macam ni, kau sombong, kau lawan Musa, kau tak ikut Nabi Musa, kau akan binasa sebelum berlaku azab. Itu menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ulama ini ulama yang sebenar-benarnya
dia akan nampak fitnah tu waktu fitnah tu datang. Mula datang, dia dah nampak. Orang yang jahil, dia tak nampak lagi, melainkan fitnah tu dah pergi baru dia nampak. Nampak kan? Itu ayat ni bagi tahu dekat kita, orang yang tadi tu dia nak cita-cita nak kaya tadi, dia pun baru dia sedar. Wa ka'anna Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir min ibadihi wa yaqdir. Kan? Kemudian mereka kata laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Itu kita pun semua kena ambil pengajaran lah. Kalau tak kerana Allah beri pertolongan kepada kita, pastilah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Qarun. Pasti kita juga akan kena nasib yang sama, dimusnahkan oleh Allah. Kan? Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak mahu meninggi diri dan tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ni lah, ayat 83 ni lah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang adil, sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat baca ayat ni. Sebab maksudnya, sebab zaman dia tu, Umar bin Abdul Aziz dibunuh disebabkan diracun. Sebab Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran Bani Umayyah, dan beliau telah menyerahkan dipanggil Raddul Mazalim, dia menyerahkan kezaliman, harta-harta yang dizalimi atau harta-harta yang diambil tanpa hak oleh Bani Umayyah dikembalikan kepada mereka yang berhak. Dan itu menyebabkan pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang sudah terbiasa dengan kemewahan, kekayaan, merasa tidak berpuas hati dengan Umar bin Abdul Aziz sehingga merancang atau mengkomplot pembunuhan Umar bin Abdul Aziz. Dan itulah nasib, kita kata, seorang muslih, seorang mujaddid, seorang yang nak melakukan perbaikan dalam agama, dalam kehidupan dunia, pasti akan tidak digemari dan tidak disukai oleh orang ramai ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan. Zaman tu pemerintah tak puas hatilah bila Umar bin Abdul Aziz cut dia orang punya potong dia orang punya allowance ni sebagainya kan. Dia tak puas hatilah, orang-orang politik macam itulah, standard lah. Tapi kita tak boleh nak bandingkan pun dengan pemimpin-pemimpin politik zaman sekarang ni dengan Umar bin Abdul Aziz, memang jauh lah. Jangan kata-kata kita nak compare, memang tak sama, memang jauh sangat, tak boleh nak compare pun. Sebab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia adalah khalifah muwahhidin, ahli tauhid di sunnah. Bukan macam zaman sekarang ni, pemimpin semua ikut kepala otak dia atau ikut dia punya kehendak orang ramai, kehendak yang orang kaya yang lobby dia, kehendak orang ni, parti tu, parti ni, pengikut dia. Bukan, tak sama sangat, tak sama, jauh sangat nak samakan. Jadi ni, biarlah orang-orang politik sekarang ni depa buat kerja depa, kita bagi nasihat dan sebagainya, tapi janganlah kita nak samakan dengan Umar bin Abdul Aziz ke apa, tak perlulah. Rosak kan. Umar bin Abdul Aziz dikatakan dibaca ayat ni akhir sebelum dia wafat, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini akhirat itu kami sediakan bagi orang yang tidak mahu meninggi diri. Orang yang tidak mahu meninggi diri. Subhanallah. Apa maksud dia? Kita tengok dalam ayat, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atajabburu fil ardi wal akhdhu bighairil haqq." Orang yang sombong di atas muka bumi dan mengambil hak orang lain tanpa hak. Kan? Itu dalam sebahagian riwayat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ataupun kalau kita tengok dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, maknanya orang yang tilka darul akhirah, orang yang apa kita kata demikianlah negeri akhirat diberikan kepada orang yang dijadikan kami jadikan untuk orang yang tidak mahukan ketinggian di atas muka bumi. Kata Sa'id bin Jubair, bagian, orang yang tak mahu menzalimi orang lain, orang yang tak lakukan zalim. Darul akhirah, kata ulama tafsir, syurga. Negeri akhirat tu jannah, syurga.
Syurga tu kami sediakan untuk orang yang tak mahukan ketinggian di atas muka bumi. Maknanya tak mahu berlaku zalim. Kata Ad-Dhahhak bin Muzahim kata, zulman lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kata Ikrimah Maula Ibn Abbas, at-takabbur wa talabu syarafi wal manzilati 'inda salatiniha wa mulukiha. Subhanallah. Ikrimah kata, tilka ad-darul akhirah, demikianlah negeri akhirat, syurga, kami jadikan untuk orang yang tidak mahukan ketinggian di atas muka bumi. Maknanya orang yang sombong dan mencari-cari kehormatan, kedudukan di sisi pemerintah-pemerintah dan raja-raja mereka. Ayat ni paling orang-orang yang berjawatan tak suka lah ayat ni. Kan? Maknanya orang yang tak mahukan populariti, tak mahukan kedudukan, tak mahukan kemewahan, kedudukan, asyaraf di sisi pemerintah-pemerintah dan juga raja-raja mereka. Dia tak mahu. Sebab itulah ulama-ulama salaf, sebahagian ulama salaf memang dia lari daripada jawatan. Sebab dia orang faham ayat ni. Kan? Kita hari ni tak faham ayat ni. Kan? Tak faham. Kerana kita tuduh pula ulama tu lari daripada tanggungjawab. Kan dia pun lari. Tapi dia pun takut tanggungjawab tu. Dia pun takut, dia pun tak boleh laksanakan tanggungjawab. Dan dia pun takut mereka condong kepada orang yang buat zalim. Orang yang buat zalim lah sama sekarang ni berhukum dengan hukum bukan hukum Islam kan. Macam mana kita kata nak adil lah. Hukum yang kita guna ni pun bukan hukum Islam. Lepas tu kita kata tak adil. Cerdik lah sikit kan. Asyarafu wal-izzu 'inda dhawi sultanihim. Al-Hasan Al-Basri kata, la yuriduna 'uluwan fil ardi. Jadi syurga itu kami berikan, atau kami sediakan bagi orang yang tidak mahu meninggi diri. Maknanya meninggi diri itu orang yang tidak mahukan asyarafu, penghormatan, wal-izz, kemuliaan, 'inda dhawi sultanihim, di sisi pemerintah dan sultan mereka. Zaman sekarang gelaran Datuk Seri pun dibeli dan dijual. Itu memang tak masuk dalam ayat ni. Orang yang nakkan ketinggian tak masuk dalam ayat ni. Sekarang kan Datuk Seri boleh beli, Datuk tu boleh beli, Datuk ni boleh beli. Itu confirm tak masuk dalam ayat ni. Maknanya ada ancaman. Mana orang macam tu dia tak boleh, Allah Taala tak sediakan syurga untuk dia. Orang yang Allah sediakan syurga untuk dia, orang yang tak mahukan ketinggian, pangkat jawatan, inda dhawi sultanihim, di sisi pemerintah mereka. Bukan maknanya tak boleh terima jawatan, boleh, tapi mencari-cari. Kalau dia tu dah layak dilantik dan sebagai atas kelayakan dia, itu tak ada masalah. Ulama salaf semua faham. Ibnu Syihab, mazhab sebahagian ulama salaf, dia ambil jawatan kalau orang tu mampu dan orang tu layak, kita tak jadi masalah. Masalahnya mencari jawatan yang bukan dia layak. Itu banyaklah zaman sekarang. Atta' mengatakan uluwan maknanya istitalatu 'alan nas wa tahawunan bihim. Maknanya bermudah-mudah dengan kehormatan orang lain, manusia orang lain, dan bermudah-mudah juga dengan hak orang lain. Orang lain semua ni tak boleh pakai, kena lantik aku saja. Bermudah-mudah. Ni juga tak apa. Kita asalkan kita dapat gaji, rakyat merana, tak ada masalah. Tu tahawunan tu. Tu bahaya tu kan. Jadi pemimpin ni bahayalah kalau tidak melaksanakan tanggungjawab. Kalau dia melaksanakan tanggungjawab adil dan sebagainya, ada ganjaran pula. Imamun adilun, yang 7 golongan yang di bawah naungan Allah tu kan ada juga pemerintah yang adil. Tapi nak jadi adil tu kan senang kan. Di zaman yang kita bukan dalam hidup sistem yang adil. Baik. At-takabbur fil ardi bighairil haq, sombong di atas muka bumi dengan tanpa kebenaran. Itu kata sebahagian lagi ulama salaf. La yuriduna 'uluwan fil ardi istikbaran 'anil iman. Maknanya orang yang meninggi diri di atas muka bumi ni orang yang sombong daripada iman. Dia tak mau beriman. Muqatil bin Sulaiman kata dia sombong daripada tauhid, iman dan tauhid. Dia tak mau tauhidkan Allah. Membangga diri. Wala fasada, maknanya dia tak mau melakukan maksiat, dengan maksiat dan mengambil harta benda orang tanpa kebenaran. Makan harta benda orang dengan cara batil, dia tak mau. Sebab tu ini yang difahami oleh
Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu dia sampai dihafal ayat ni dan sampai akhir hayat dia baca ayat ni. Dia ingatkan diri dia. Dia memang tak mau buat kerosakan. Dia nak berlaku adil sebagai pemimpin yang adil. Dia tak mau ketinggian. Dia pun bukan melobi diri dia untuk dilantik menjadi khalifah, tapi orang yang lantik dia jadi khalifah. Amanah yang dia tunjukkan. Dia bukan mencari-cari jawatan. Dia baca ayat ni, subhanallah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wala fasada, maknanya kerosakan di atas muka bumi, maksiat, syirik, keburukan, kejahatan. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin maknanya, dan apa dia, kita kata kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama salaf, kata Ibn Abbas, syurga itu adalah kesudahan yang terbaik. Qatadah kata syurga bagi orang-orang bertakwa itulah yang terbaik. Muqatil bin Sulaiman kata akibat yang baik adalah di akhirat adalah orang yang di dunia ini, orang yang dapat menjaga dan memelihara dirinya daripada kesyirikan di dunia. Al-muttaqin maknanya orang yang menjaga dan menjauhi dirinya daripada kesyirikan di dunia. Itu kata Muqatil bin Sulaiman, wal aqibatu lil muttaqin. Maknanya Muqatil bin Sulaiman ditafsirkan dengan yang dunia. Kat dunia tu orang yang muttaqin ni orang yang jauh daripada syirik. Dia akan dapat syurga. Subhanallah, tu tafsir salaf. Sangat apa orang panggil, sangat cantik tafsir ulama salaf ni. Kita kadang tak terfikir macam mana dia orang tafsir tu, tapi tafsiran dia orang tu datang daripada pemahaman yang Allah Taala beri kepada mereka. Wal aqibatu lil muttaqin, al-thawab lil muttaqin wa hiya al-jannah, kata Yahya ibn Salam. Maknanya apa? Itulah kita kata kebaikan ataupun pengakhiran yang terbaik, yang kita nak kejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itulah antara sedikit pengajaran dan ibrah yang kita boleh kutip daripada ayat yang menceritakan tentang Qarun dalam surah Al-Qasas. Jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita ini, memberikan kita pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini, daripada ayat-ayat Allah dan juga daripada tafsiran ulama salaf. Ada soalan ke ini? Banyak soalan nampak lah. Berarti orang yang faham kitab Quran ni pun boleh tersesat juga. Ya, ini adalah pengajaran yang penting. Orang yang macam Qarun tadi, yang hafal kitab Taurat, aqra'uha, orang yang paling pandai memahami membaca Taurat di kalangan Bani Israel boleh menyeleweng. Maka ambil pengajaran orang yang hafal Quran zaman kita sekarang, orang Islam yang boleh baca kitab, menuntut ilmu. Macam Qarun tadi pun dia menghimpunkan ilmu. Orang zaman sekarang ni kumpul kitab kerana dia nak menuntut ilmu dan sebagainya pun boleh menyeleweng macam Qarun kalau tidak kerana petunjuk Allah. Kalau kita ni akan sesat dan menyeleweng kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biarkan nasib diri kita kepada diri kita sendiri, Allah akan biarkan kita. Itu yang paling kita takut. Macam mana nak elakkan? Elakkan antaranya adalah kita sentiasa bermuhasabah diri, sentiasa kita melihat kelemahan diri kita ini, menutup pintu-pintu yang boleh membuka kepada perkara-perkara yang melalaikan kita. Dan sentiasa berdoa kepada Allah SWT, akan minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas Islam, di atas Tauhid, di atas Sunnah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Minta Allah thabatkan kita atas Islam dan Sunnah, atas Tauhid. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Minta sentiasa kepada Allah agar Allah perbaiki urusan kita dan jangan Allah biarkan nasib diri kita kepada diri kita sendiri. Itu paling penting sekali. Cara kita nak elakkan adalah kita sentiasa merenung dan melihat, meneliti keburukan diri kita sendiri supaya kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita. Sebab itu kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, nasihat yang terbaik untuk semua orang adalah manusia itu dia sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia melihat keburukan diri dia sendiri. Keburukan yang ada pada diri dia sendiri. Maknanya dia sentiasa muhasabah. Bukan kita asyik nak tengok orang tu, orang ni, orang tu. Tengok diri kita sendiri. Dan tutup pintu-pintu yang boleh membuka kepada kesombongan, membuka kepada perkara-perkara yang
kezaliman dan sebagainya. Kecintaan melampau pada harta benda dunia akan membawa kehancuran walaupun orang itu digelar ulama dalam masyarakat. Ya, itu pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Qarun. So Qarun bukan orang biasa-biasa. Qarun orang yang alim, Qarun orang yang ahli ibadah, Qarun orang yang pandai baca kitab Taurat, Qarun orang yang menghimpunkan ilmu. Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Orang beriman pada asal tapi Allah Ta'ala musnahkan dia, Allah hancurkan dia dengan kemewahan, dengan kebendaan, dengan kemegahan yang dia ada. Na'udzubillahi min dzalik. So kita takut tu. Bukan kita kata Qarun ni cerita Bani Israel, kita orang Islam tak ada apa-apa, tak ada kaitan. Ini bahaya. Itu tanda Allah Ta'ala nak tutup pintu hati kita. Kalau macam tu cara kita baca Quran, musnah, rosak. Maknanya hati kita mati. Macam Qarun ni cerita orang dulu-dulu, cerita Bani Israel, tak ada kena-mengena dengan kita. Kita umat Muhammad, kita takkan Allah tak tenggelamkan kita. Hati-hati Itu tanda hati kita sudah mati. Wal'iyadzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh sharekan doa agar terhindar dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Minta saja doa yang mudah kita baca. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ataupun kita minta doa yang warid daripada Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allah, aku minta lindung daripada kekufuran dan juga kefakiran. Dan lazimi doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk kita menjauhkan kita daripada sifat sombong. Selain daripada doa-doa, doa banyaklah. Doa ni boleh cari dalam Hisnul Muslim, doa-doa zikir pagi petang yang kita baca tu semua tu menunjukkan kerendahan tauhid, hakikat kita sebagai hamba Allah. Contoh macam Anda baca tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta Allah Ta'ala tak serahkan nasib diri kita kepada diri kita sendiri. Kalau Allah serah nasib diri kita pada diri sendiri, itu jadi sombong. Sebenarnya tak ada, anda tak pasti. Doa agar terhindar dari sifat sombong ni secara khusus tu anda tak ingat sekarang. Tapi secara umumnya dalam doa yang kita minta tentang tauhid, kita minta kita ni jadi hamba Allah, kita mengakui kesalahan kita. Allahumma wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Zikir pagi petang tu penuh dengan doa-doa yang mengajar kita untuk merendahkan diri kita menjadi seorang hamba Allah. Itu je. Dia tak ada doa yang khusus untuk kita kata ya Allah. Boleh kita minta doa ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat sombong. Secara umum boleh. Baca doa ya Allah aku minta lindung daripada sifat sombong. Tapi nak elakkan, nak terhindar daripada sifat sombong ni bukan satu doa tu saja. Maknanya amalkan zikir-zikir yang Nabi ajar. Zikir pagi petang tu, doa-doa yang ada dalam Hisnul Muslim tu perhatikan, tengok. Ataupun dalam buku Yayasan Taklim keluarkan doa teman sentiasa tu. Tu boleh tanya dekat admin, doa teman sentiasa tu ada kan? Ada. Mungkin ada kat situ, anda tak ingat ada atau tak doa yang, tapi ada, akan ada. Yang kaitan dia maknanya doa minta kita supaya menghambakan diri kita menjadi hamba Allah. Kita tak mau jadi hamba kepada harta benda, hamba kepada orang, hamba kepada selain Allah kan. Ada yang dapat jumpakan sisa tinggalan kesan harta Qarun seperti sekarang harta Fir'aun, banyak yang sekarang ingin tahu saja. Wallahu ta'ala alam. Kita tak diperintahkan untuk cari harta Qarun tu. Itu adalah orang katalah harta Qarun punya dan sebagainya. Pasal nak bagi tahu dia punya kaya sangat kan. Jadi kita tak diperintahkanlah untuk cari harta tu, tapi kita diperintahkan untuk jauhi sifat-sifat yang ada pada Qarun itu. Sifat-sifat sombong, bermegah-megah dengan kelebihan diri, menganggap bahawasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu adalah datang daripada usaha dan kepandaian diri sendiri. Itu adalah sifat yang membawa kepada kesombongan yang menghancurkan Qarun. Dan kita minta Allah lindung kita daripada mempunyai sifat-sifat yang sama. Sebab itu kita sentiasa kena, bukan dengan makna kita macam tu aku malas lah nak baca Quran pasal Qarun pun hebat macam tak, bukan. Tapi kita kena sentiasa muhasabah. Itu cara dia. Jangan kata Qarun pun pandai menuntut ilmu juga, ni juga, tapi dia menyeleweng juga. Tak. Maksudnya kita sentiasa muhasabah diri kita, sentiasa kita
dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperhambakan diri kita kepada Allah SWT, bukan kita meninggi diri. Maknanya kita ni orang yang ada jawatan ke, orang panggil kita ustaz ke apa kan, itu lebih lagi kita kena muhasabah diri. Orang sanjung kita, orang puji kita, orang apa semua tu, kita kena cepat-cepat muhasabah diri kita, kena tengok kekurangan diri kita, kita kena minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita ini sentiasa rendah diri dan sebagainya. Jauhkan daripada sombong, jauhkan daripada sikap angkuh, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Semua tu adalah antara tuntutan yang kita perlu faham. Banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Qarun ni, tapi itu antara yang kita sempat untuk kongsikan pada pagi ini. Anda rasa cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.